A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadi mudah-mudahan perbincangan kita tazkirah yang ringkas tuan-tuan pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan melihat satu hadis daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, iaitu hadis daripada Aisyah, yakni an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifu. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوكش الحساب يهلك. Daripada Sayyidina Aisyah, iaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Sayyidina Aisyah tidaklah dia mendengar sesuatu perkara yang tidak dia mengetahui tentang perkara tersebut, melainkan dia akan bertanyakan semula kepada baginda Rasulullah sehinggalah dia mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah Sayyidina Aisyah dia adalah seorang yang bila mana dia belajar dengan Rasulullah, kalau dia tak faham tentang sesuatu perkara, maka dia akan minta Nabi mengulangi semula, dia akan minta Nabi terangkan semula sehinggalah dia memahami apakah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Dia juga seperti mana dalam satu hadis, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu Nabi kata, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'ahu. Sesiapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, nescaya Allah Ta'ala juga suka untuk berjumpa dengan dia. Sesiapa yang benci, yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, sama juga Allah juga tidak suka untuk berjumpa dengan dia. Jadi apabila mendengar hadis ni, Sayyidina Aisyah dia merasakan bahawa dia tak faham apakah yang dimaksudkan dengan orang yang suka untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni orang mukmin ni juga takut kepada kematian. Sebab dia ingat bahawa orang yang suka berjumpa dengan Allah, yakni orang tu suka kepada kematian. Dia pun tanya, ya Rasulullah, kami ni orang mukmin ni walaupun mukmin tapi kami juga takut kepada kematian. Takut kepada kematian yakni takut kepada kehidupan selepas daripada meninggal dunia. Dan waktu itulah Nabi menceritakan dan Nabi menjawab balik. Nabi kata, bukanlah apa yang maknanya dia bukanlah seperti mana apa yang kamu faham wahai Aisyah.
Maknanya Sayyidina Aisyah dia faham orang yang suka untuk berjumpa dengan Allah, yakni orang tu suka pada kematian. Dan orang yang dan juga mereka yang tidak suka kepada kematian, makna orang ni tidak suka untuk berjumpa dengan Allah. Dan waktu itulah Nabi menerangkan maksud yang sebenar ialah orang yang suka berjumpa dengan Allah, yakni orang yang di saat-saat kematian dia, sewaktu mana roh dia nak keluar daripada jasad dia, pada waktu tu Allah menunjukkan ataupun membuka hijab, sehinggalah seseorang tu dia dapat melihat keadaan dan apa yang dia akan dapat selepas daripada kematian dia. Waktu tu tuan-tuan, orang mukmin ni bila dia tengok nikmat-nikmat yang bakal dia dapat selepas daripada tu, menyebabkan dia tak sabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya orang yang suka berjumpa dengan Allah, ialah orang mukmin yang telah melihat dia punya nikmat yang telah disediakan oleh Allah Taala kepada dia. Sama juga dengan orang yang kufur, orang yang maknanya orang yang fasik. Waktu mana dia nak meninggal dunia, seseorang tu Allah Taala akan membuka hijab, sehingga dia tidak sehinggalah dia melihat dan dia tak suka untuk untuk ditanamkan ataupun dikebumikan. Pada waktu tu dia tak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ataupun menceritakan pada kita tuan-tuan bahawasanya seseorang yang suka berjumpa dengan Allah, itulah yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Aisyah ni bila dia tanya atau bila dia dengar sesuatu perkara, dia akan ulang balik sekiranya dia tak faham apakah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah. Jadi sama juga seperti mana dalam hadis ni. Dalam hadis ni baginda Rasulullah, maknanya dalam hadis ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man husiba uziba. Sesiapa yang dihisap pasti orang ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang bila Allah panggil dia di hari kiamat, kan duduk di hadapan Allah, Allah Taala tanya satu persatu, orang ni tidak akan terlepas tuan-tuan. Orang ni pasti akan diazab. Ni nak menggambarkan kepada kita bahawa hisab ni suatu perkara yang cukup detail tuan-tuan. Sehingga sesiapa sahaja yang dihisab, orang ni tidak akan terlepas. Kan? Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, semuanya ialah dihitungkan ataupun dicatat. Kan? Perkara yang baik yang kita buat dicatat, perkara yang jahat yang kita laksanakan juga dicatat. Perkara yang jahat dikira sebagai dosa, perkara yang baik belum tentu dikira sebagai pahala sekiranya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebut kepada kita bahawa hisab ni satu, maknanya dia punya satu proses yang cukup detail. Jadi sebab itulah Nabi menyatakan bahawa sesiapa yang dihisab di hari kiamat, orang ni pasti akan diazab. Di hadapan Allah tidak ada manusia yang boleh memberikan alasan. Allah Ta'ala sebut yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kan ditunjukkan pada mereka apa amalan-amalan yang telah mereka lakukan sewaktu mana hidup atas dunia dulu. Kemudian balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan diri mereka sendiri akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka buat. Walau alqa ma'azirah, tidak ada orang yang mampu elak, tak ada orang yang boleh lari. Walau alqa ma'azirah, walaupun mereka memberikan pelbagai alasan. Di hari kiamat proses hisab tuan-tuan, tak ada orang yang boleh lepas daripada mana tidak ada orang yang maknanya yang boleh lepas daripada proses hisab tersebut. Jadi nak sebut bahawa hisab ni detail. Dan pada waktu tu Sayyidina Aisyah bila dia mendengar hadis ni, dia pun tanya, sebab dia teringat dalam satu mana ayat dalam surah Al-Ishtiqaq, iaitu Allah Ta'ala sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab juga tapi orang ni terlepas, mana orang ni tidak diazab oleh Allah. Dalam hadis yang Nabi sebut tadi, orang yang dihisab pasti akan diazab. Tetapi dalam hadis ni
di dalam ayat Quran ni, dalam surah Al-Ishtiqaq ni, Allah Taala sebut ada orang yang dihisab tapi tidak diazab oleh Allah. Nampak seolah-olah bertentangan ataupun bercanggah antara Quran dan juga sunnah. Jadi sebab itulah dia tanya kepada Rasulullah, sebab mana mungkin Quran dan sunnah itu bercanggah? Mesti ada maksud yang lain yang diceritakan, ataupun mesti ada maksud yang lain di sebalik ayat yang dia bacakan tadi. Sebab saufa yuhasabu hisaban yasira, maknanya ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, dihisab tapi tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat faqala, kemudian Nabi pun jawab, Nabi jawab, Nabi kata, wahai Aisyah, berkenaan dengan ayat yang kamu bacakan tadi, yang kamu tanya tersebut, innama dzalikal ardu, hanya ayat tersebut menceritakan kepada orang yang hanya dibentangkan saja amalan dia di hari kiamat, tidak dihisab. Orang yang Allah Taala sebut ni tidak berlaku proses hisab kepada dia, hanya dibentangkan sahaja, maknanya amalan-amalan dia di hari kiamat. Amalan kita ni tuan-tuan, bila mana kita sewaktu mana kita waktu mana kita meninggal dunia, semua amalan kita ni semua amalan kita ni akan digulung. Digulung tuan-tuan, ada ulama menyebut terdapat 99 gulung. Satu gulung bila buka tuan-tuan sejauh mata memandang, itu amalan kita. Mana semua amalan ni dihadapkan ataupun akan diletakkan di hadapan kita sewaktu mana proses pembicaraan hisab di hari kiamat. Adapun orang yang dihisab dengan hisab yang mudah ini, Nabi sebut amalan mereka hanya dibentangkan saja, ditunjukkan saja. Waktu tu bila diletakkan amalan seseorang, orang mukmin di hari kiamat, kemudian Allah Ta'ala akan sebut pada dia, wahai hamba-Ku, inilah amalan yang kamu buat ataupun yang kamu laksanakan sewaktu mana hidup atas dunia dulu. Orang mukmin pada waktu tersebut tuan-tuan, dia akan tunduk malu, kerana memang itulah yang dia lakukan sewaktu mana hidup atas dunia. Tak ada orang yang berani pada waktu tersebut. Saat di hari kiamat di padang mahsyar ialah saat di mana Allah menunjukkan kemarahannya, mana kemarahan dia yang tidak berlaku sebelum daripada tu dan juga selepas daripada tu. Sebab tu duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan lama. Duduk saja tuan-tuan tanpa apa-apa, tidak berlaku proses hisab, duduk saja, dijemur di padang mahsyar dengan begitu lama. Bahkan disebut ribuan tahun tuan-tuan, sehinggalah setiap daripada sehinggalah manusia pada waktu tersebut dia akan berjumpa dengan para nabi, sebab sudah tidak tahan lagi pada waktu tersebut. Tidak ada seorang pun daripada para nabi berani untuk minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala mempercepatkan proses hisab, melainkan baginda Rasulullah. Setiap nabi dia sebut, dia kata hari ini Allah Ta'ala telah menunjukkan kemarahan dia yang tak berlaku sebelum daripada ni dan juga selepas daripada ni. Tak ada yang berani pada waktu tersebut. Ini berlaku, mana perkara yang berlaku di padang mahsyar tuan-tuan. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, inilah amalan yang kamu buat sewaktu mana hidup atas dunia dulu. Tunduk malu tuan-tuan, tak berani nak angkat kepala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam syurga. Masuklah ke dalam syurga dengan rahmat-Ku. Bukan dengan amalan tuan-tuan, tapi dengan rahmat. Tidak dibincangkan, tidak dibuka keaiban dan sebagainya. Tidak ditanya bagaimana dengan amalan kita, dengan usia kita, dengan jawatan kita, dengan harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tidak ditanya. Inilah orang yang mendapat nikmat, iaitu orang yang dipilih oleh Allah, mendapat termasuk di kalangan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Masuk syurga tanpa Allah Ta'ala tanya pada mereka. Masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maknanya nak termasuk di kalangan orang yang sebegini tuan-tuan, dia bukan satu benda yang mudah. Orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang mendapat kasih sayang Allah, orang ni dia akan dapat benda ni.
Di mananya kita ni tuan-tuan, kalau ikut pada amalan kita ni tak seberapa. Amalan kita ni tak seberapa dengan puasa kita, dengan solat kita, dengan jaga malam kita, tak seberapa tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan orang dulu lagi banyak ataupun lagi mujahadah mereka pada ibadah. Tetapi apa yang kita boleh, maknanya untuk masuk dalam senarai ini ialah kita melakukan sesuatu perkara, kita meninggalkan sesuatu perkara, hanya semata-mata untuk mendapatkan redha, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat kerana ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat. Jangan memandang amalan kita tu banyak. Jangan memandang bahawa amalan kita ni hebat. Jangan memandang kita mulia, kita hebat disebabkan kita dapat melaksanakan amalan-amalan ni. Sebab belum tentu tuan-tuan amalan kita tu diterima oleh Allah. Sebab tu kalau kita buat sesuatu amalan, puasa ke, lebih-lebih lagi, kita perlu berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala menerima amalan kita. Menerima supaya Allah Ta'ala sayang pada kita. Bila sayang, barulah kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk tuan-tuan, kena bulan yang disebut sebagai mana bulan yang Allah Ta'ala angkat. Doa manusia tu, doa hamba dia, Allah Ta'ala angkat. Jadi setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan tuan-tuan, ambillah peluang untuk berdoa pada Allah supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang dihisap dengan hisap yang mudah. Tak ada orang yang boleh bantu kita tuan-tuan. Kalau dunia ni juga maknanya ada juga orang boleh bantu. Bagai contoh, kita nak minta kerja, minta kawan kita bantu. Ataupun kita nak dapat jawatan ni, minta kawan kita bantu, guna kabel ke, dan sebagainya. Tetapi di hari kiamat tak ada orang boleh bantu tuan-tuan. Maknanya orang yang mendapat kasih sayang Allah Ta'ala saja yang termasuk di kalangan orang yang dihisap dengan hisap yang mudah. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kena banyakkan berdoa. Kemudian Nabi sebut lagi, walakin man nukishal hisab, tetapi sesiapa yang dibincangkan hisab dari hari kiamat, dibincangkan Allah Ta'ala buka, kata akan binasa, mana takkan terlepas daripada azab tuan-tuan. Jadi sebab itulah maknanya dalam bulan Ramadan ni, bulan yang penuh dengan barakah, mana bulan yang penuh dengan mana keberkatan ni, carilah peluang, banyakkanlah berdoa tuan-tuan, tingkatkanlah amalan kita, buang segala sifat-sifat maknanya mazmumah, sifat-sifat ujub dan sebagainya dalam diri kita. Jadi ambil peluang tuan-tuan untuk memperbanyakkan doa supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang dihisap dengan hisap yang mudah. Dan begitu juga bulan Ramadan ni adalah waktu yang sesuai untuk kita mendidik nafsu kita, mengenali diri kita, menjadikan kita ni sebagai manusia. Kalau sebelum ni kita maknanya diri kita ni dikuasai oleh sifat kehaiwanan kita, sifat suka makan, suka bergaduh, suka bertelingkah. Itu sifat-sifat yang ada. Dalam bulan Ramadan ni boleh kita kuatkan kerohanian kita untuk bila kuat dari sudut kerohanian, dia akan menjadikan kita ni balance antara jasmani dan juga rohani. Jadi sebab manusia yang kamil, manusia yang sempurna tuan-tuan, dia balance dari sudut rohani dan dari sudut jasmani. Macam mana nak kuat rohani? Antaranya adalah dengan cara berpuasa lah. Dengan cara berpuasa, bila kita menahan lapar dan dahaga, waktu ni kita boleh kuatkan rohani kita. Jadi sebab tu waktu lapar dan dahaga tu adalah waktu sesuai untuk kita didik. Kita kena ingat, bila kita lapar, kita penat, kita dahaga tuan-tuan pada siang hari, gunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan kerohanian kita dengan zikir, dengan baca Quran. Didiklah nafsu kita supaya bertakwa kepada Allah. Nafsu ni dia tak boleh buang. Nafsu ni dia perlu dididik supaya nafsu kita bertakwa pada Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah jadi tak peliklah jangan kita pula bila lapar dan dahaga kita tak tahan.
Jadi lapar dan dahaga tu adalah peluang, bukan dia satu kelemahan dia, tapi dia satu kekuatan untuk kita menguatkan diri kita dari sudut kerohanian. Sebab tu kalau orang yang makan sikit, orang yang senantiasa berlapar, tuan-tuan, yang makan tak banyak kan, orang ni biasanya dia akan rajin untuk buat ibadah kan. Bila nafsu dia tak kuat, maka dia tidak akan suka untuk melakukan maksiat pada Allah kan. Itu diambillah peluang tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kesempatan Ramadan pada kali ini menjadikan diri kita ni lebih baik, buang segala sifat-sifat mana buruk, dan buang juga perangai-perangai ataupun perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan, tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini tuan-tuan. Sebelah akhirnya tuan-tuan, saya mohon izin tuan-tuan, dalam Ramadan ni kita buat program untuk agihkan minuman kepada kepada para pelajar dan juga mereka-mereka yang target lah. Kita sediakan minuman, kemudian kita agihkan kepada mereka-mereka yang yang kita rasakan perlu untuk disajikan waktu iftar tuan-tuan. Jadi dalam program ni kita buat daripada 1 Ramadan sampai sekarang masih lagi kita buat, dan kita akan buat sepanjang Ramadan insya-Allah. Jadi di antara sedekah yang afdal pada bulan Ramadan ialah antaranya ialah memberi makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa. Jadi bagi makan dan minum ni walaupun sebiji tamar dan juga segelas air kan. Jadi orang yang memberi makan dan minum kepada orang yang berbuka seperti mana maknanya pahala orang yang berpuasa tersebut. Man fatara saiman, siapa yang memberi makan minum pada orang yang berpuasa, pahala dia seperti mana orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini dia antara kelebihan ataupun peluang tuan-tuan yang Allah Ta'ala sediakan pada kita untuk kita buat ibadah dengan begitu banyak semaksimum mungkin kan. Maknanya bukan banyak pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan setiap hari boleh bagi makan dan minum pun tidak menjadi masalah kan. Segelas air pun sudah dikira sebagai memberi makan minum kepada orang yang berbuka. Jadi ambillah peluang tuan-tuan. Jadi saya bukalah tuan-tuan, siapa-siapa yang nak menyumbang untuk program ni kan, mudah-mudahan dengan sumbangan yang tuan-tuan berikan pada tengah hari ini menjadi kafarah kepada segala dosa kita, mudah-mudahan menjadi harta yang berharga di hari kiamat insya-Allah. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, yang buruk kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yafa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'na, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.